Nabi beritahu harga modal berapa. Itu sebab orang suka berniaga dengan Nabi. Nabi jujur dan jadi orang yang bagi lebih dekat Nabi. Baik betul budak ni, dia beritahu berapa modalnya. Kita bagilah 10 rial, untung 5 rial. Orang lain sendiri yang bagi tentukan keuntungan. Kita tak ada. Oh, saya rugi ni bang, rugi bang, ini saya modal, saya pun tak balik modal ni kalau jual RM10 ni. Berapa modal? Mesti dia tak cerita. Kan? Tu bezanya. Nampak? Nabi kalau tengah buat kerja macam ni, tengah buat kerja, tengah mandang tempat lain, orang datang, Assalamualaikum, Nabi akan bagi diri Nabi ni menghadap customer ni. Ya, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Sebenarnya ikut Nabi ni yang pergi KFC apa semua tu, ya selamat datang, itu ikut Nabi mana? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana bukan semua orang dapat bangun pagi ni. Bukan semua orang. Ada orang tu susah betul. Ada orang tu dia balik daripada kerja pun dah pukul 4-5 pagi. Balik kerja 4-5 pagi, kalau ada kekuatan dia sikit, dia terus pergi ke masjid atau tu pergi surau. Jadi dah balik daripada surau pada masjid kan, baru dia tidur. Kan barulah dia tidur. Ada orang macam tu. Rupa-rupanya tentang bangun pagi ni bukan orang tua-tua aja yang bising. Rupanya Nabi dulu pun pernah pesan dengan anak perempuan dia. Nabi pesan pada Fatimah. Dia kata, wahai Fatimah, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah awal. Bangunlah awal, maksudnya bangun untuk subuh. Nabi pesan, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Bayangkan Nabi sebut jangan jadi seperti kebanyakan orang. Maknanya ramai orang bangun lewat. Kerana apa? Kerana rezeki Allah terbentang luas seawal pagi yang kita bangun tu. Jadi itu sebab kita datang pagi ni banyak rezeki. Yang awal kita jumpa apa? Rezeki jumpa Samsul Debat. Contohlah rezeki. Barulah saya nampak rupa masjid ni yang sebenarnya. Kan, masa saya datang, masa kuliah maghrib tu ramai sangat orang, tak nampak dindingnya, nampak orang aja. Ni barulah nampak macam ni rupa masjid India ni. InsyaAllah nanti kita buat lagi program dekat sini. Dan makna kata kita bercerita hari ni tentang rezeki, mencari rezeki yang halal. Nabi pernah bagi tahu, Nabi cakap dalam satu hadis, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan begitu juga Nabi pesan tentang cukup. Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Orang yang ambil duit yang tak halal, jangan risau, dia akan ketagih dan tak pernah cukup. Dia nak lagi sampaikan dia lupa diri. Kadang-kadang ambil duit rasanya macam dah tak munasabah dah. Sampaikan bila dah kena tangkap baru dia fikir, kenapalah aku sampai jadi macam tu. Kalau kita tengok kes-kes pecah amanah, salah laku, dia macam tak sedar. Bila dia dah kena tangkap tu baru dia sedar. Duit dekat dalam almarinya penuh, kan? Jam tangan yang jenis mahal, sebenarnya jam dia yang dulu okey je, kan? Jam mahal ke jam apa ke, masa dia sama, bukan orang peduli pun, kan? Macam tu. Jadi dalam mencari rezeki yang halal, penting bagi kita memahami betapa dalam bekerja, mencari rezeki itu juga sebenarnya merupakan satu ibadah sebenarnya.
Bila sebut bekerja sebagai satu ibadah, semua orang dah biasa dengar. Semua orang dah tahu. Selalu penceramah datang ke tempat kerja cerita bekerja sebagai satu ibadah, bekerja sebagai satu ibadah. Paling mudah nak faham, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapatlah pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, kaedahnya niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Hari ini contoh, tiba-tiba diumumkan, hari ini di Masjid India Bandar Kuching ini akan diadakan satu program gotong royong untuk mengemas masjid ini supaya menjadi lebih ceria. Jangan risau, yang datang adalah muka yang sama, itu confirm. Tapi yang datang tu ada macam-macam jenis yang datang. Ada yang datang terus fikir, aku nak buat ni dulu, nak buat ni lah, nak buat ni, nak buat ni. Ada orang tu pula tanya, aku nak buat apa ni? Ada seorang tu lagi pula datang betul-betul time jamuan. Dan jamuan baru dia sampai. Ada tu pula sikit-sikit ambil gambar. Alhamdulillah, dapat juga mengorbankan tenaga untuk masjid. Contohlah, buat kerja tidak ni. Kan, update je lebih. Ada orang macam tu. Ada. Jadi dekat situ apa beza dengan antara satu dengan yang lain? Niat. Benda baik dah gotong royong tu, diizinkan oleh Allah benda yang kita buat tu. Tapi kalau kita terlupa untuk niat kerana Allah, maka tak dapatlah pahala ibadah. Kena niat kerana Allah. Konsep bekerja, ibadah, amanah merupakan tugas atau tanggungjawab untuk meraih pendapatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna bekerja pun mendapat keredaan Allah. Bekerja bukan kerja apa pun. Itu sebabnya ada seorang hamba Allah ni meninggal dunia waktu tengah sujud, tengah solat di Bangi, Selangor. Bila disemak, diselidik, dia kerja kat mana? Pejabat mufti? Tak juga. Kerja kat pejabat agama? Bukan. Dia imam ke? Tidak juga. Habis apa kerja dia? Dia pencen postman. Dia pencen postman. Bila diselidik, bila ditanya kepada jiran-jiran yang terdekat, jiran dia beritahu bila tanya dekat isteri dia, dia dekat rumah rupa-rupanya tak lekang dengan Al-Quran. Dia bekerja postman, pencen postman, dia dekat rumah tak lekang dengan Quran. Duduk kat ruang tamu, Quran. Tengok TV, Quran, sambil baca Quran. Duduk dekat meja makan, sementara makanan dihidangkan, sempat lagi capai Quran. Ada satu Quran lagi diletakkan tepi dengan meja makan. Dia pun baca sekejap. Dah siap semua, dia habiskan ayat mana yang sempat, letak balik, dia makan. Dalam bilik tidur, baring, Quran lagi. Dekat atas kepala kepatil tu ada satu lagi Quran kecil untuk dia baca. Hidupnya tak pernah lekang dengan Quran. Allah berikan dia satu pemergian yang dicemburui. Sama lah macam kita kan, depan TV, handphone kan? Sebelum nak makan, handphone lagi. Nak tidur, atas kepala, bawah bantal, telefon kan? Apa bezanya? Ada sikit je beza. Dalam handphone tu pun ada Quran yang dah diinstal, tapi tak baca. Yang disibuk baca status WhatsApp, yang dia baca ni status Facebook dan sebagainya. Tak cakap orang, termasuk yang bercakap ni. Kan maknanya, betul tak, itulah bezanya gitu kan. Jadi makna kata, antara ciri-ciri pekerjaan yang dianggap sebagai ibadah adalah, pertama, pekerjaan yang disertakan dengan niat untuk mendapat keredaan Allah. Jangan lupa tu. Itu sebab Nabi ajar tentang inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berhijrah, buat sesuatu itu, perubahan itu kerana apa? Kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Yang ikut Nabi berhijrah dulu bukan semuanya niat kerana Allah. Salah seorang pemuda tu ikut Nabi sebab dia suka dengan seorang perempuan. Jadi sebab perempuan tu hijrah ikut Nabi, dia pun ikut Nabi sebab dia nak kejar perempuan tu. Memang ada bukan semua orang niat kerana Allah.
Jadi kalau kita tak niat kerana Allah, rugilah kita. Kadang banyak kebaikan kita buat, tapi terlupa niat kerana Allah. Bekerja dekat pejabat, benda baik sebenarnya. Kita bekerja dengan organisasi untuk menghasilkan output yang berkualiti, benda baik. Sebab Nabi aja, Nabi beritahu apa? Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu, dia perbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Rupa-rupanya Islam ni buat kerja baik, teliti, sempurna. Tapi kenapa orang Melayu beragama Islam buat kerja teruk? Contohnya kontraktor buat bangunan, buat tembok sengit. Kenapa? Bila kerja kat pejabat kadang-kadang malas. Kenapa? Sebab dia Melayu, bukan sebab dia bawa nama Islam. Nampak tak? Tapi kalau betul-betul dia menghayati Islam, baik, teliti dan sempurna. Jadi tak kerja bukan ni, bukan kerja cincai-cincai, bukan kerja asbol. Tahu tak asbol? Asal boleh. Maknanya dia akan buat dengan bersungguh-sungguh. Nabi berniaga, Nabi bersungguh-sungguh. Itu sebab Nabi digemari sebab rajinnya, amanahnya. Nabi jujur bila berniaga. Mana nak cari peniaga macam Nabi? Nabi jual barang, Nabi kata barang ni harga modal dia, contohlah harga barang ni modal dia RM5, terpulanglah tuan nak bayar berapa, dapat kita berniaga minggu. Nabi beritahu harga modal berapa. Itu sebab orang suka berniaga dengan Nabi. Nabi jujur dan jadi orang yang bagi lebih dekat Nabi. Baik betul budak ni, dia beritahu berapa modalnya, kita bagilah RM10, untung RM5. Orang lain sendiri yang bagi tentukan keuntungan, kita tak ada. Oh, saya rugi ni bang, rugi bang, ini saya modal, saya pun tak balik modal ni kalau jual RM10 ni. Berapa modal? Mesti dia tak cerita kan, tu bezanya. Apa? Nabi kalau tengah buat kerja macam ni, tengah buat kerja, tengah mandang tempat lain, orang datang, Assalamualaikum, Nabi akan bagi diri Nabi ni menghadap customer ni. Ya, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Sebenarnya ikut Nabi ni, yang pergi KFC apa semua tu, ya selamat datang, itu ikut Nabi mana? Nabi bagi diri Nabi menghadap customer. Itu Nabi. Nampak? Orang kita buat kerja, bang ni berapa bang? Tengoklah situ ada hantaran harga, so tengoklah. Macam tu je. Ni kan, ni nak tengok macam mana kualiti dia kan. Yang kedua, pekerjaan itu mestilah perbuatan yang selari atau harus dikerjakan menurut syarak, bukan kerja-kerja yang tak boleh. Semalam ada satu soalan ditanya kan, kontraktor dia dapat job tetapi dia diminta untuk memperbaiki ubah suai rumah ibadat yang bukan Islam. Jadi dia kata boleh tak dia nak buat? Carilah kerja lain, carilah job-job lain, bagilah tu kepada mereka yang bukan Islam buat kan. Ya, jadi makna kata kita kena, jangan kita cakap habislah kita nak buat macam mana, tengah tak ada job dapat pula job macam tu. Percayalah rezeki Allah ni, masalah kita tak percaya kan. Kadang-kadang kan orang sanggup buat kerja-kerja yang bukan-bukan. Sebab apa? Sebab tak percaya dengan rezeki Allah kan? Buat akaun contohnya, minta tolong buatkan akaun, tolong tipu-tipu sikit, tipu supaya dapat lari daripada macam-macam lah penipuan dia buat. Jadi macam mana tu? Cuba fikir sendiri. Dalam Islam, matlamat tak pernah menghalalkan cara. Ingat tu. Ada orang kerja, dia kerja dekat kelab malam, dia kerja kat hotel, sekali dia kena letak kat kelab malam. Dekat kelab malam tu dia jaga cashier, dia jaga jadi tukang hidang atau jaga apa, terbabit dengan minuman-minuman keras. Berhentilah cari kerja lain. Tapi bayar dia tinggi ustaz. Memang lah, tapi habis saya nak kerja apa? Apa lagi yang saya boleh buat? Nampak ayat dia. Dekat situ kita mempersoalkan tentang rezeki yang Allah bagi. Ustaz cakap senang lah, kata ayat dia kan. Ustaz tak rasa tengah susah ni kan. Iya, tapi banyak lagi kerja-kerja yang baik kita boleh buat.
Ada orang kadang-kadang sampai sanggup berhenti buat kerja lain. Percayalah ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muragaman katsira wa sa'ah. Surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang buat perubahan itu niat kerana Allah, di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati yajid fil ardh muragaman katsira wa sa'ah. Dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau. Yang kita duduk-duduk ni kan, kita tak tahu lagi ni apa rezeki kita ni. Mungkin nasi lemak lepas ni, mungkin roti canai, capati, apa lagi, mi kolok, rasa Sarawak. Kita keluar, kawan kita tepuk, jom, apa, jomlah, nak belanja kau makan ni. Belanja apa? Ikut aja lah. Tiba-tiba je bagi tu rezeki. Saya pun tak tahu apa rezeki saya lepas ni, tapi saya yakin ada. Macam tu lah sebab biasanya macam tu. Yakin. Iya tuan. Jangan kita persoalkan. Kadang-kadang kita, habis saya nak buat apa, macam mana saya nak teruskan kehidupan saya ni. Kalau kita sendiri dah bersangka buruk dengan Allah Ta'ala, maka sayang sekali lah mana pergi tahap keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Begitu juga tidak meninggalkan perkara-perkara wajib seperti solat. Dalam bekerja kita tak tinggalkan perkara-perkara wajib. Solat tu kita tak tinggal. Kerja teruk sangat sampai tak sempat semayang, teruk betul. Semayang berapa minit sangat kan? Tak sempat dia semayang, sibuk ni. Besok je lah semayang tu. Dahsyat betul ni. Jaga hubungan kita dengan Allah. Menghasilkan kerja yang berkualiti, melaksanakan kerja dengan tekun, cekap dan bersungguh-sungguh, dan juga berasaskan prinsip syariah seperti amanah, adil dan bertanggungjawab. Dan begitu juga menghindarkan diri daripada perasaan riak, menunjuk-nunjuk, ingin terpuji dan terkenal. Tak perlu. Ya, susah jadi orang terkenal ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak percaya, cuba tanya Samsul Debat. Ya, nak makan pun tak senang. Makan ambil gambar, jalan sikit ambil gambar. Sekarang ni yang bahayanya, pakai mask pun orang kenal. Kena pakai cap, pakai mask, pakai hood, baru tak kenal. Ataupun pakai baju A&W tu, baju beruang tu pakai, tutup muka habis tu kan. Susah Seronok lah kan jadi orang terkenal. Penat. Nak makan tak boleh makan kedai ramai orang. Sebab kedai ramai orang nanti tak ada privacy. Makan kedai tak ramai orang, masalahnya tak sedap. Kan dilema tu kan. Contohlah. Jadi kadang-kadang berapa ramai orang yang berkesedar tentang betapa mereka bekerja. Ada orang bekerja, gaji dia bagus, tinggi, tapi sayangnya waktu bekerja dia kerja sambil lewa, dia curi tulang, menggunakan peralatan pejabat untuk kepentingan peribadi. Dengan solat pada waktu kerja, sedangkan masa diperuntukkan untuk solat diisi untuk berbual kosong. Ada juga waktu bekerja tu lah sibuk nak solat. Waktu tengah hari, waktu makan tu boleh pergi solat sekejap, tak pergi solat. Ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kalau kita nak solat sunat duha pada waktu bekerja? Boleh, dengan izin bos kita. Tanyalah ketua jabatan kita, ketua pejabat kita, tanya, bos, kalau saya nak solat sunat duha boleh tak bos? Boleh. Esok tu bos nak solat sunat duha boleh bos? Sekejap, pergilah. Bos nak solat duha macam ni lah, kau nak solat duha lagi, jangan tanya aku, kau pergi je lah. Bos tu cakap macam tu. Dia bagi kelulusan secara package. Pergi je lah, tak usah tanya. Tapi kalau ada kerja emergency, contoh bos nak pergi ni, tak apa ni, tengah ada banyak kerja, siapkan ni dulu. Contoh bos tak bagi pergi, maka siapkan kerja. Sebab solat duha ni solat sunat saja. Padahal yang paling baik sekali, kalau tanya saya, paling baik sekali orang yang ambil masa 2-3 minit ataupun 5 minit untuk solat sunat duha. Kalau hukum wara, kalau hukum umum orang awam, memadailah dengan bos tadi izinkan dia solat. Tapi kalau ambil hukum waraknya, kalau dia betul-betul teliti, maka kalau 5 minit dia gunakan untuk solat, gantikanlah di hujung waktu pejabat, supaya dia balik pun gantikan 5 minit waktu bekerja dia dah ambil tu. Dah lah ganti tu pun dapat pahala.
Itu sebabnya disebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-70, makanlah wahai orang-orang beriman dari apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi baik, halalan thayyiba, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembah Allah semata-mata. Jadi Islam menekankan seluruh umatnya agar mencari rezeki yang halal, kerana itu Islam menekankan setiap orang Islam agar mencari dan mendapatkan rezeki dengan menggunakan semua potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Yang pastinya dua kebaikan yang perlu kita perhatikan, iaitu yang disebutkan tadi, halal lagi baik, halalan thayyiban tadi kan. Yang pertama, rezeki yang didapatkan mestilah baik, mestilah baik. Yang mana kalau kita tengok halal, bersih, lurus, kena ada tiga-tiga ciri ni. Halal, bersih dan lurus. Halal maksudnya tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Bersih maknanya tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Lurus maknanya selari dan sejajar dengan syariat yang telah ditetapkan oleh agama. Yang kedua, untuk mendapatkan rezeki yang baik, proses yang dilakukan mestilah juga menggunakan cara yang baik. Contoh, kita nak bekerja, nak siapkan kerja kita ada 10 fail nak siapkan, maka kita suruhkan kawan pejabat kita buat semua, kita tak buat apa. Contoh, proses tu, kaedah tu, mana seolah-olah kita ambil kesempatan pada orang lain, kita tak buat kerja, orang lain buat kerja dah siap, kita buat apa? Mengangkang angkat pejabat. Kita buat apa? Kita lepak minum kat luar, tapi sebab kita tahu kerja kita dah ada orang lain tolong buatkan. Jangan macam tu, ya. Islam melarang segala bentuk usaha dan kaedah mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang zalim. Antara cara-cara yang dikatakan zalim, pertama ada unsur riba. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Dalam khutbah terakhir Nabi kata, sesungguhnya segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Nabi dah sebut masa tu. Cek balik duit gaji kita masuk dalam akaun bank mana, bank Rimau ke, bank Cimbank ke, CIMB Bank, Hong Leong Bank ke, tak kisahlah mana-mana, sebab kebanyakan bank-bank utama di Malaysia memang mereka ada menyediakan produk perbankan Islam. Jadi pastikan kita dah bertukar, dah menggunakan sistem perbankan Islam, sebab tak nak duit gaji kita bercampur dengan unsur-unsur riba. Ada pula yang cakap tu memang betul lah kan, yang perbankan Islam itu tak ada interest, tapi dia punya charge perkhidmatan dia tinggi, lagi baik pakai bank biasa. Dia cakap macam tu. Orang yang cakap macam ni, suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah balik semula, sebab yang ini hukum Allah, sebab ni Nabi pun suruh. Kenapa kita nak pertikaikan? Memang betul ada charge yang tinggi, tetapi yang ni dengan kejap naik kejap turun, interest kejap macam ni kejap macam ni, dan berdasarkan kiraan-kiraan yang tidak diizinkan dalam Islam, itu riba kan. Begitu juga yang kedua, ada unsur-unsur judi. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90 kan. Sadap dia berjudi kono pula, itu masalah tu. Kalau berjudi tak kena tak apa, kena pula second prize, dia tak kena first, second, third, fourth. Nampaklah dalam 5-6 ribu macam tu, kena je. Dia kata memang betul Allah sayang kat dia. Kau hajar betul dia boleh babit pula macam tu kan. Sebenarnya Allah mungkin bagi kita terus berada di dalam maksiat ni sebab istidraj. Allah tak nak kat kita, kau pergilah kau kaya-kaya lah dengan tu. Ada orang pergi semayang dekat masjid dekat Kuala Lumpur tu, ada beberapa masjid, dia kan dulu kita pada penjarakan kan sejadah ni kan, jadi dia buat peta untuk sejadah tu, siap letak nombor sebab nak kira jumlah jemaah tu.
Waktu maghrib dia semayang dekat petak 23. Bila isyak dia semayang dekat petak 35. 23.35. Jadi tu dia tikam, kena pula. Dan yang paling best sekali, dah menang tu dia belanja pula AJK masjid. Kurang ajar betul. Dia kata ni ada hajat sikit mam. Apa dia? Ni nak belanja AJK masjid. Allah. Imam pun alhamdulillah. Imam mana tahu, imam sangka baik. Kan, ini apa hal pula belanja ni? Birthday saya tiap-tiap bulan betul, birthday kamu ni. Birthday dia tiap-tiap bulan kena. Bayangkan tu. Hati-hati. Begitu juga yang berkaitan dengan penipuan, gharar, suapan, rasuah dan maksiat. Bayangkan penipuan. Contoh tipu apa? Package umrah. Ada tipu tu. Berapa ramai orang bayar 3,000 sahaja. Balance tu ada datuk sponsor kata. Balance tu ada datuk sponsor. Dia pun iyalah. Betul ke ni? Betul. Sudahnya tawaf di KLIA. Sebab mencari travel tu dah tak jumpa dah. Balik daripada KLIA cari pejabat orang tu. Cari pejabat orang tu dah kosong, clear, tak ada apa. Rupanya ramai orang cari dekat pejabat, dah kena tipu. Sanggup orang menipu dalam urusan macam tu? Hal kerja ibadah tu tipu tu. Petang tu dah sampai di Kuching. Orang kampung tengok, bukan kau pergi umrah ke? Balik hari je. Apa lagi nak jawab? Dah kena tipu? Hati-hati. Untuk makluman semua, Kementerian Pelancongan dah tetapkan untuk urusan umrah. Pada semua, tak kisahlah travel mana pun yang semua orang nak pergi. Jangan rendah. Dah diletakkan harga minimum tu, jangan rendah daripada 6,990. Maknanya 7,000 dan ke atas. Tu dia. Dan kalau dia keluarkan flyers tu mestilah ada maklumat nombor kelulusan lesen LKU dia daripada Kementerian Pelancongan. Kena tengok, perhatikan. Itu hak kita sebagai seorang pengguna. Jangan kena tipu dengan orang lagi. Cukup-cukuplah. Mengumpul duit bukan senang. Tapi kalau boleh, kalau siapa anak-anak nak hadiahkan dekat mak dia dengan ayah dia nak pergi umrah, nak hadiah, janganlah ambil package yang 7,000. Jauh. Itu yang makcik tu bila sampai ke Tanah Suci, dia tanya, Mekah mana? Dia dah sampai dah kat Mekah tu. Dia boleh tanya Mekah mana, sebab tak nampak Masjidil Haram. Jauhnya. Carilah yang mahal sikit. Sekarang ni nak selesa 8,000 lebih, 9,000 lebih, 10,000 tu. Harga package sekarang ni nak pergi haji pun mahal dah. Kan? Naik dah, naik. Siapa yang pergi yang package yang jenis mahal bayar tu, paling rendah 61,000 seorang. Paling tinggi 201,000. Boleh beli rumah laki bini. Kalau pergi laki bini 200,000 dah 400,000 baik beli rumah. Dia kata macam tu. Iyalah kan, kalau ikut yang kos asas kan 14,000 lebih kan, 15,000 lah sekarang. Nampak macam mana? Tu sebab kalau boleh pergilah. Saya kalau ikut jadual, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya akan pergi pada tahun 2035. Ada seorang tu 2067 tu. 2067, ya Allah, umurnya 100 lebih dah masa tu. Kalau ikut dalam sistem kan, nampak macam mana. Tapi janganlah kita sakit jiwa, relax. Sebab yang itu pendaftaran itu dari segi prosedur dia memang tengok automation ni terus dia bagi tarikh tu, tahun tu. Tapi kalau kita buat rayuan apa semua mungkin boleh dapat lagi awal. Lagi satu itulah, memang banyak sangat orang ambil kesempatan tipu itu tipu ini. Saya kepantangan saya tu lah dia. Dulu saya pernah saya tinggalkan beberapa syarikat travel, salah satunya sebab gemar menipu orang. Dia buat flyers, dia bagi tahu hotel ni. Dekat KLIA tiba-tiba ayat dia lain. Kita pergi umrah ni, ingat ya, fokus ni untuk ibadah. Kita jangan lari fokus ya.
Kena sabar banyak-banyak. Kadang Allah uji kita, tu tandanya hotel kita bertukar. Kalau dia ayat macam tu memang hotel bertukar. Saya cukup pantang benda tu sebab nipu orang. Sebab saya pernah tanya, ada satu syarikat yang saya pernah terbabit sebagai duta. Dia bilang hotel Movenpick, dia kata. Saya tanya, memang kita pakai hotel Movenpick kan? Letak gambar je ustaz, besok pandailah kita adjust. La ilaha illallah. Besok tu juga aku berhenti, tak ada tunggu dah. Hati-hati. Mengapa Islam mementingkan rezeki yang halal? Kerana setiap suapan yang masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhinya baik secara fizikal, emotional, psychological maupun spiritual. Kenapa budak-budak kadang hari ni pandai melawan? Kenapa budak-budak tak dengar cakap? Fikir balik rezeki yang kita bawa balik rumah. Kenapa rumah tangga asyik-asyik bergoncang? Kenapa suamiku seorang pendosa? Mengapa? Macam tajuk drama pula kan? Kekasihku bukan bidaan. Macam tu kan? Kenapa jadi macam tu? Sebab antaranya rezeki yang tidak halal dibawa balik dan diberi makan kepada kaum kerabat ahli keluarga kita. Jadi jangan, carilah rezeki yang halal. Bayangkanlah Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan perkara-perkara haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa mati dengan keadaan benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Na'udzubillah, tak jauhkan. Kan? Biarlah kita kerja biasa-biasa je. Kita kerja UiTM, usahawan ikan terubuk masin. Saya teringat tu usahawan ikan terubuk masin. Aku ingatkan budak-budak UiTM praktikal kat kedai tu punya usahawan, sahabat saya, usahawan ikan terubuk masin. Kan? Kerja berniaga biasa-biasa, bawa ikan, tak apa, mencari rezeki yang halal. Arwah abah saya dulu kerja, bukan kerja besar pun. Arwah abah saya dulu kerja apa? Kerja kilang dan lop pilo. Kerja kilang dan lop pilo. Dan lop pilo pun ramai yang tak tahu. Yang dia tahu tayar dan lop. Tapi yang buat tu buat tilam, buat apa. Jadi tilam dekat rumah mak saya dengan abah saya ni memang semua kualiti bagus-bagus dulu lah. Kerja kilang aja. Ada orang dekat kawan-kawan, ada seorang sahabat saya kat universiti, dia tak mengaku ayah dia kerja kampung. Dia beritahu ayah dia kerja bank, mak dia kerja pejabat daerah, bukan main lagi cerita. Saya mengaku ayah saya kerja biasa je. Dan ketika arwah abah saya beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia tolong, arwah abah saya pernah jadi pemandu di Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Kemudian masa arwah abah saya baru jadi pemandu tu, bawa balik Pajero JPS tu, saya dapat naik Pajero tu terasa canak orang kaya. Wah, kereta tu ada logo tu, logo JPS. Bestnya naik Pajero kan. Ya kan, driver secara kontrak. Kemudian beberapa tahun tu pula arwah abah saya tolong bersama-sama dengan mak saya, dia tolong mak saya berniaga kerja biasa je kan. Tapi yang penting rezeki yang halal. Satu kisah, saya selalu bawa kisah ni. Arwah abah saya pernah, saya telefon, bah, hello, assalamualaikum bah, duit kering lah bah. Saya kata, bah, duit kering lah. Arwah abah saya jawab, duit basah macam mana pula? Saya kata, abah saya memang kelakar, memang lawak lah. Nasib baik saya tak macam tu. Jadi bila macam tu, arwah abah saya, nantilah hari ni abah masukkan. Arwah abah saya ni, kisah ni diceritakan balik lah oleh mak saya semua. Arwah abah saya nak masukkan duit, pergi dekat bank, ada satu bank di Seremban. Dia masukkan duit, dia parking motosikal dekat belakang bank tu. Bila dia nak masukkan duit, dia bank in kan untuk belanja saya bulan tu, dia masukkan RM50. Dulu RM50 sebulan cukup, banyak sangat dah tu. Masukkan RM50 sebulan. RM50, arwah abah saya pergi kat belakang, ada dua orang Cina ni sedang bekerja-kerja. Dia kerja orang Cina ni, Cina dia bawa lagi beg, dia langgar arwah abah saya. Arwah abah saya badan dia besar, gemuk, besar, tinggi arwah abah saya. Saya tengok dalam ni tak ada siapa lawan, memang gemuk betul abah saya, besar. Dulu masa saya pergi sekolah, kawan-kawan saya gelakkan saya.
Dia tak tahu pun saya ada kat belakang abah saya tu. Bila naik motor kan, ingat abah saya seorang, rupanya saya ada belakang tu kecil. Dululah kawan gelakkan saya lah. Dan bila Cina tu lari, dia terlanggar arwah abah saya, terlepas beg tu tadi, kemudian dia tinggalkan beg tu, dia lari. Dia macam betul-betul takut lah kena kejar. Dan Cina yang kejar tadi terus capai beg tu. Beg tu bila jatuh, terbuka, nampak dalam tu penuh dengan duit. Dan Cina tadi pegang beg tu, dia nampak arwah abah saya, dia kata, "Pakcik, kita bagi dua." Dia kata tu. Apa arwah abah saya kata? Kita orang tengah memang bukan keluarga senang. Jadi arwah abah saya kata, "Kau nak kau ambil lah." Abah saya start motor balik rumah. Cerita dengan mak saya punya marah lah. "Kenapa abang tak ambil bang? Rugi pun tak ambil." Arwah abah saya kata apa? Ni ayatnya. Arwah abah saya kata, "Kalau aku ambil duit ni, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Itu jawapan arwah abah saya. Sampai hari ni saya terfikir jawapan abah saya. Kalau kita belum tentu lagi, anaknya pun belum tentu ni. Dah orang bagi dua kan. Rezeki jangan ditolak, maut jangan dicari kan. Tapi kalau kita ambil hukum tadi, maknanya nak cari rezeki yang halal, duit tu kita tak tahu halal haramnya. Kalau tak tahu, baik jangan. Nampak tak? Itu dia. Jadi itu antara yang saya boleh share lah kan. Dan begitu juga rezeki yang halal merupakan syarat diterimanya setiap doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok, untuk mendapatkan rezeki yang halal, pertama biarlah kita berusaha bersungguh-sungguh dan bekerja. Allah berfirman, artinya kalau telah ditunaikan salat Jumaat, maka bertebaranlah di muka bumi dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia. Pertama. Kedua, bertakwalah kita, mengikuti segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita bekerja. Ini tak boleh, ini bos kita larang, jangan buat. Benda ni menyalahi etika kerja, jangan buat. Yang ini menyebabkan boleh jatuhnya syarikat, jangan buat. Yang ni boleh meruntuhkan bawa nama baik, nama tak elok pada syarikat, jangan buat. Ini terlibat dengan unsur pecah amanah, jangan buat. Sebab dia dah mula kerja dulu, dapat rezeki, dah seronok dah, dapat gaji pertama, tiba-tiba datang bisikan macam tak cukup je. Sebagai isteri pula, support suami, abang, walaupun rezeki kita tak banyak, yang penting cukup. Abang, jangan orang perempuan menekan suami. Abang, jiran sebelah rumah tu gelang dia cini. Saya apa pun tak ada, jam ni pun beli sendiri. Dia petikai. Jangan susahkan suami. Bang, saya tak harapkan semua tu, yang penting abang ada di sisi saya. Memang kau tak dapat lah ayat tu. Susah nak dapat ayat tu. Iya. Yang tapi orang perempuan sini okey, di tempat lain saya cakap. Orang tempat lain, orang datang masjid semua baik-baik semua. Tak kisah bang, yang penting abang jaga saya baik-baik pun saya dah redha. Saya tak nak semua ni, emas ni semua dunia bang. Ya nampak kan. Nah, ni sayang abang bagi duit belanja, pergilah shopping. Pergi shopping. Ni ambil 1,000 ni. Abang, dunia semua ni bang. Saya tak nak lah bang, tolonglah abang jangan pandang saya macam tu. Saya buat selama ni, saya jaga abang semuanya lillahi ta'ala. Oh my, memang dah pupus dah isteri macam tu. Nak cerita tu memang tak ada lah. Kalau ada hebat lah tuan-tuan. Tuan-tuan macam sini lah, macam sini kan. Semua tak ada, ni semua tak ada. Ni kejap lagi pergi shopping, tak apalah bang, pergilah saya nak solat duha ni. Dia lain orang sini, dia lain. Kemudian tawakal, menyerahkan urusannya pada Allah SWT. Dia yakin, cari rezeki jangan kita risau. Kadang-kadang Allah tak bagi rezeki dalam bentuk yang ni, Allah bagi dalam bentuk yang lain. Allah tak bagi dalam bentuk duit, Allah bagi bentuk isteri pandai masak. Itu rezeki juga. Isteri pandai masak, lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging, gila betul. Macam mana dia buat tu? Hebat betul perempuan. Kan kadang Allah Ta'ala bagi rezeki apa? Isteri yang pandai memujuk suami. Abang,
Kesian saya tengok abang ni, kerja dah lah teruk sampai tak ada masa untuk keluarga. Abang tak nak bercuti ke? Pandai dia, nampak tak? Kita cuti bang tak payahlah jauh-jauh pergi Semenanjung. Gimana? Tak payah tempat mahal lah, Langkawi ke. Tengok cara dia cakap tu, pandai memujuk tu, pandai dia memujuk. Suami pun dah menung. Kira dah berapa kan. Kan tu rezeki juga. Dapat rezeki apa? Anak pandai-pandai. Dapat rezeki apa lagi? Suami romantik. Tak terbayar dengan duit. Ni suami kayu. Nah, 2,000. Macam tu, tak ada perasaan langsung. Dia balik, sayang apa khabar denganmu? Macam tu. Macam tu. Menyanyi dia. Nak menyanyi dia. Dia balik, dia panggil isteri dia. Oh, Fatimah. Ada lagi ke isteri nama Fatimah ni? Yang orang tua-tua, orang lama je kan. Orang muda ada Fatimah belakang tu ada. Siti Haida ada tak ada? Mira Edora ada. Zalika ada Zalika? Tak ada juga. Kau nama apa ni? Semua nama tak ada. Kan? Salah. Romantik suami tu. Suami tu balik kan, depa tangan. Sayang, abang, macam tu kan. Romantik, bahagia. Itu rezeki. Abang, tengok abang, saya tahu mesti abang lapar kan. Tengok isteri yang macam tu, dia tahu mesti abang lapar kan. Suami pula balas, tadi abang memang lapar. Bila tengok muka isteri abang, langsung hilang lapar. Abang ni macam tak tahu saya tak masak ini. Tak masak. Terperanjat dia. Aku tak masak ke? Masak lah bang, alah gurau je lah. Bergurau masak. Dia romantik. Gelak ketawa dalam rumah tangga. Rezeki. Jiran sebelah menyebelah, baik-baik semua. Nampak tak? Baik-baik semua. Rezeki juga. Rumah dekat dengan masjid, rezeki. Masa dia beli dulu rumah tu, tak ada pun masjid dekat situ. Daripada laut naik, daripada sungai naik, jadi masjid India. Ni dia main atas sungai kan? Atas sungai. Kan? Rezeki dapat dekat dengan masjid, contohnya kan? Dapat suami rajin pergi masjid, dapat rezeki suami isteri rajin solat. Allahu Akbar, itu semua rezeki yang kita kena baca. Tapi ustaz, dia rezeki dia dapat suami handsome. Contohnya suami handsome, isteri lawa. Handsome berapa lama? Lawa berapa lama? Ustaz tak tahulah. Saya kahwin dia, saya tak pernah tengok wajah isteri saya. Sekali saya tengok, muka tak boleh blur dia. Ayat budak-budak KL lah tu. Muka tak boleh pergi ustaz. Apa maksud muka tak boleh pergi tu? Memang kalau tengok muka tu meninggal lah. Dia kata jangan sama. Kau elok tak meninggal pun. Contoh kan? Jangan risau tentang muka. Kecantikan ini abstrak. Cantik kat orang lain mungkin tak cantik kat kita. Cantik kat kita tak cantik kat orang lain. Mana nak isteri kita cantik kat kita seorang? Mana nak? Ataupun nak semua orang cakap bini kita cantik? Seronok sangat. Semua orang nak tackle bini kita, susah juga. Sidai kain pun tak pergi. Kau jangan sidai kain. Susah macam tu. Lagi satu, muka tak boleh lawa. Muka tak lawa boleh adjust. Muka yang hitam boleh jadi putih. Muka berjerawat, tonyo hilang, licin. Letak undercoat. Lepas undercoat baru letak first layer. Lepas tu letak layer kedua, kau bagi penampang berkepuh tu. Jadi tak usahlah mening-mening kepala. Kemudian apa lagi? Bersabar dan syukur. Sabar, syukur dengan apa yang kita ada. Bang, kereta rosak bang, sabarlah. Ni kadang-kadang naik kereta kan, bang boleh tak bang nak pergi pasar, nak beli tu, nak beli ni, nak beli ni, nak beli ni. Yalah, suami membawa. Tayar bocor. Isteri kat sebelah,
Cik semua. Engkau lah punca musibat ni, dia kata. Bocor tayar macam mana ni? Mana lah saya tahu? Saya nak pergi pasar je. Dah kena marah abang. Turun. Tukar tayar. Lah suruh bini tukar tayar. Bini pun tukar. Itu wiper, bukan tayar. Cuba relax. Bawa dia, bang nak pergi pasar boleh je kita pergi. Tap. Bang, tayar bocor ke bang? Alah bang, sorry bang. Tak apalah, dah nak bocor, buat macam mana? Lepas tu buka, bocor. Dan dia kata, aku lah turun. Bawa wallet tu, Miss. Pegang tangan abang. Cek kunci pintu, pegang tangan. Jom kita jalan. Kita dah lama tak jalan sesama. Oh, berjalan kaki daripada tempat pancit sampai pasar tu tak adalah jauh sangat, dalam 30 km je tu. Macam tu. Dalam perjalanan sampai pasar dah tak rupa orang lah. Dalam perjalanan tu dia bincang, ya Allah lama betul kita tak jalan macam ni kan, tu lah bang. Bang minta maaf, tak ada apalah. Ingat tak dulu masa kita jalan dekat sini? Oh, ingat tak bang, dulu kan dekat sini ke kita aksiden? Dekat sini lah. Sinilah kita aksiden naik motor dulu masa kita susah tu, ingat kan? Itulah bang kan, ya Allah momen bang, momen. Ya Allah helmetnya pun ada lagi bang. Helmet tu ada lagi situ. Contoh, cuba kita macam tu, sabar banyak-banyak. Ni nak marah tak habis-habis, kan? Iya. Kalau isteri tak sabar, suami kena sabarkan. Saya tengok bila orang perempuan sakit bersalin kan, lelaki kena relax lah. Dekat dalam bilik labor room tu, ini dalam bilik bersalin tu, temankan isteri pun tak nak. Saya takut darah. Kau mengejakan bini kau tak nak fikir kan? Temankan isteri tu, pandang muka isteri, jangan pandang tempat lain. Kalau takut darah, jangan pandang tempat lain, pandang muka isteri je. Belum pernah lagi perempuan bersalin darah keluar kat muka. Pandang muka dia, sabar yang sabar. Sakit bang. Iya, sabar bang, sakit bang. Sabar, mengucap banyak. Asyhadu anna la ilaha illallah, bang sakit bang. Abang tahu. Mana abang tahu? Dah kena marah dah, abang mana tahu. Sabar. Bila seorang suami temankan isterinya sakit bersalin, baru dia tahu betapa susahnya perjuangan seorang isteri. Sakit melahirkan anak, ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Itulah hebatnya pengorbanan seorang wanita. Betul tak perempuan? Bila suami temankan macam tu, tengok azabnya isteri itu beranak, mengalir menitis air mata seorang lelaki. Lalu dia kata, sayang, sudah tosah beranak lagi, cukup abang, takkan seorang je anak kita, cukup. Abang kata, abang tak sanggup tengok sayang sakit macam ni, bagi orang lain pula. Bagi orang lain pula. Jangan kau bergurau macam tu dalam bilik labor room, terbuka jahit jangan main-main. Macam tu. Kemudian bila sebut tentang bersabar dan bersyukur ini, tu yang disebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7 kan. Kalau kamu syukur, aku akan lipat gandakan. Kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Allah ni bagi sifirkan kita pelik sikit. Macam kita dengan manusia, kau tolong aku bagi, kau tak tolong aku tak bagi. Itu kita. Allah kata, kalau kamu syukur, aku lipat gandakan. Bukan satu, lebih lagi aku bagi pada kau. Tapi kalau kamu kufur, azab pula kita dapat. Sebab apa? Sebab syukur ni, kata Imam Al-Ghazali, ada 4. Pertama, dengan lidah kita. Dengan lisan kita juga alhamdulillah ada rezeki. Kedua, dengan hati kita memperakui Allah yang bagi nikmat. Yang ketiga, tindak tanduk perangai kita menggambarkan kita syukur. Kita jaga solat, kita jaga ibadah-ibadah kita kepada Allah. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan rosakkan nikmat yang kita ada. Ada nikmat kaki, berjalan ke tempat-tempat yang baik. Ada nikmat tangan, gunakan tangan untuk ke arah kebaikan, tolong orang arah kebaikan dan sebagainya. Begitu juga seterusnya, nak dapatkan rezeki yang halal juga dan murah rezeki, pastikan kita rajin bersedekah. Kan? Sedekahlah. Malahan sedekah ini termasuklah juga senyum pun sedekah. Tapi jangan senyum kepada tabung. Jangan senyum kepada tabung, sebab tabung itu tidak faham senyuman itu. Masukkanlah wang ke dalam tabung itu, maka barulah ada perubahan.
pada jumlah kutipan pada minggu itu. Ya, tak dapat bagi RM1, bagi RM10. Tak dapat bagi RM10, bagi RM100. Lagi banyak kita bagi, sebab dalam surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Maknanya yang kita suka tu kita bagi. Lalu tabung, buka wallet, ada RM5, ada RM100. Bagi yang paling kita sayang, bagi RM5, sebab kita sayang betul RM5. RM100 tu tak sayang ustaz, tu yang kita bagi RM5 tu. Contoh, ada je jawapan kau, kan? Begitu juga dalam bab sedekah ini, mengalihkan batu kayu daripada jalan, duri daripada tengah jalan juga adalah merupakan satu bentuk sedekah. Menolong orang, angkat barang pun satu bentuk sedekah. Memudahkan urusan orang lain, itu adalah sedekah. Nampak, kan susah pun sedekah. Malahan yang paling baik sekali sedekah ini, kan, disebutkan sesungguhnya bala dan musibah, kata Nabi, bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Kalau kita rasa banyak sangat masalah berlaku dengan aku akhir-akhir ini, banyak hal, banyak bala, banyak ni, banyak yang menimpa aku, kan? Maka dengan lapang hati kita kata bersedekahlah. Mungkin aku dah lama tak bersedekah. Jadi kita kena sabar banyak-banyak dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan. Termasuklah dengan kekalahan Liverpool pagi tadi. Kita kena redha. Kan? Tak, kita kena faham. Kena redha. Kita, Allah suruh syukur. Dah dapat 2 cup. Kan? Allah suruh syukur. Paling tidak dapat masuk final. Itu yang penting. Nampak macam tak lega je, nampak. Iya. Jangan bergaduh-gaduh, sabar. Kemudian jaga silaturahim. Dalam kita bekerja ni, jaga silaturahim antara satu dengan yang lain. Dekat tempat kerja 3 penyakit yang paling teruk. Penyakit tamak kat tempat kerja, boleh gaduh. Kedua, sombong, belagak, action dengan apa yang kita ada, tak usah. Dan yang ketiga, dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak boleh tengok orang lebih sikit, tak boleh tengok orang tu pakai kereta baru, tak boleh tengok orang tu naik pangkat. Ada je pertikaian. Standard yang patut ada kepada kita, bila ada orang lain dapat kebaikan, sewajibnya kita gembira sama. Bukannya macam mana dia boleh naik pangkat, tak boleh jadi ni, kita pastikan dia tak naik pangkat. Salah lah macam tu. Seterusnya berdoa dan beristighfar, kan, banyak-banyak. Kemudian berbuat kebaikan, dan begitu juga bangun seawal pagi. Ini yang saya sebutkan di awal tadi. Wahai putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Kan? Allah mengurniakan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulanya subuh sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu waktu kita. 7 tanda. Ni yang terakhir sekali. 7 tanda rezeki diberkati. Apa tanda-tanda rezeki kita berkat? Yang penting berkat, kan? Pertama, kita akan sentiasa merasa cukup dengan apa yang kita ada. Alhamdulillah cukup. Tanya orang-orang lama yang datang ke masjid ni. Tanya orang-orang lama. Dulu punya susah hidup. Nak besarkan anak bukan senang. Tapi betul lah janji Allah. Betul apa Allah beritahu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Tiba-tiba hari ni ayahanda semua dah boleh tenang datang ke masjid, tak payah fikir pasal anak, sebab anak dah ada kehidupan masing-masing. Berapa ramai? Nampak tak? Allah janji bagi rezeki. Kita rasa cukup aja. Nak apa-apa cakap je dengan anak. Ayah macam mana? Ayah sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Ayah nak apa-apa ke? Tak ada apalah, tapi kalau kau nak masuk duit, okey je. Macam tu kan? Ada tu mak dia hantar mesej lagi dalam grup family kepada anak-anak semua. Sekarang telah pun masuk 29 hari bulan, masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Anak tak ada ramai sangat, dalam 10 orang, seorang 500 kali 10 tak 5,000. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu. Macam notis bayar hutang.
hantar mesej. Kejap tu tren, masuk dah. Bang, jom open table. Kan, baru betul. Iya, tu rezeki. Anak ramai rezeki. Cukup rasanya. Kalau tak semua masukkan duit, ada 2 orang masuk duit 1,000, boleh dah nak makan. Contohlah rezeki. Tu sebab orang perempuan beranak ramai-ramai, rugi beranak sikit-sikit. Iya. Ini sikit, tutup kilang. No. Aduh, kesian orang lelaki ni kadang. Macam saya tak lulus lah. Sebab apa? Abang ceramah, abang tahu apa? Sana sini. Itulah kadang betul juga. Bila saya balik rumah tengok, tiba-tiba tengok masuk. Bila balik rumah, orang lelaki balik, jangan tu masuk bilik sendiri, masuk bilik anak dulu. Ya Allah, masa bila lah budak-budak ni besar? Dah besar dah dia orang. Masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar macam tu? Tak apalah, maknanya dia cukup makan. Itu pertama, rezeki rasa cukup. Kedua, bila perilaku dan keluarga stabil, bahagia, tenang dalam keluarga, tak banyak masalah, itu tanda rezeki dia berkati. Ketiga, bila kita rasa mudah nak jaga solat dan ibadah kita, itu pun tanda rezeki dia berkati. Keempat adalah apabila orang sekeliling yang dekat dengan kita senang dengan kehadiran kita. Jemaah masjid senang dengan kita, orang kat tempat kerja senang dengan kita, jiran-jiran senang dengan kita, masyarakat senang dengan kita. Kemudian seterusnya, ada anak cemerlang dalam pelajaran. Anak ambil 10 subjek dapat 13A. Berlebih A-nya bersubjek dah. Pecahan tak wajar, hebat betul anak kau. Kan, salah print rupanya, kan. Tak apalah, tapi dapat result bagus, cemerlang, sejuk hati. Kadang-kadang anak mungkin tak pandai akademik, tapi dia pandai kemahiran. Hantar dia belajar dekat institut latihan. Dia tengok pun dia tahu aircon tu belum on lagi, dia tahu. Itu tak payah belajar tinggi tu kalau nak tahu aircon tu on ke tak on, kan. Tak, maksudnya dia pegang, dia tahu apa masalah aircon. Dia pegang, cuba start engine sikit, kompresor belum start, minyak belum start, dia dah tahu dah. Bayang, hebat betul. Lain macam dia buka bengkel namanya Dukun Kereta, dia tu dukun. Jadi viral kedai dia. Contoh, kita mana tu kita tahu kan. Kita kena sangka baik, kan. Kadang anak-anak kita dia bidang dia lain. Rupanya anak kita dia minat masak-memasak, bagi galakkan kan dia. Dia jadi chef nombor 1 dekat hotel yang terkemuka. Balik bum api asyik. Iya, saya tengok adik saya seorang nama dia Syamsul Hafizi. Dia masak menyala api tu. Dahsyat kau dik, saya kata dengan adik saya. Dia memang ambil bidang tu, kan. Kemudian kalau rumah kita rajin diziarahi, itu pun tanda rezeki diberkati. Kejap orang datang. Tapi itu tidak termasuk yang tin Shopee. Tak masuk, itu tak termasuk. Hanya yang ziarah datang, memang datang, kita jamu dia makan. Orang yang datang rumah kita semua buat rezeki. Jadi jangan halang orang nak datang rumah. Assalamualaikum, kau ada kat rumah tak? Kalau boleh jamu, kalau boleh datang. Jamulah. Paling tidak bagi goreng, kan. Ataupun bagilah mi kolok, kan. Mi kolok kuah gelap pedas dengan daging goreng garing, terbaik. Macam tu lah. Laksa Sarawak salut dengan telur, lepas tu maknanya namanya laksa jantan. Laksa Sarawak jantan sebab ada telur. Faham? Macam tu nama dia. Tak lama lagi keluar lah ni laksa Sarawak jantan. Samsul Umat bagi idea, dia kata kan. Contoh lah. Dan begitu juga doa kita sering dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, pertama, pesan Rasulullah SAW, Nabi pesan cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Pertama. Kedua, Nabi pesan tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah, memberi lebih baik pada menerima, rajinkan bersedekah. Ketiga, banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat di atas. Kerana melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan yang terakhir sekali, Nabi juga pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah yang bagi.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini.